Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan inayah kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. InsyaAllah malam ni kita menyambung lagi perkongsian ilmu kita dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Badi'ah, muka surat yang ke-205, pengajaran yang ke-31, di mana kita dah baca dah hari itu bahawasanya hai anak Adam, bahawasanya umpama ilmu dengan tiada amal itu seperti halilintar dan kilat dan guruh dengan tiada hujan. Orang yang beramal tak ada ilmu ini umpama kilat guruh yang sabung menyabung tapi tak hujan, tak ada manfaat sama sekali. Bicara tentang ilmu ni tuan-tuan, Allah subhanahu wa ta'ala merakamkan dalam Quran banyak ayat-ayat Allah, banyak hadis-hadis Nabi membicarakan tentang ilmu ini. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang pertama turun mengenai ilmu. Kemudian datang ayat mengangkat orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Datang hadis Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis Nabi yang lain, utlubul ilmi walau bisin. Dalam pembicaraan ilmu ini panjang lebar, sebab ilmu ini sangat-sangat penting. Cumanya tuan-tuan, kita ini kadang-kadang mendefinisikan ilmu ialah dengan cara membahagikan ilmu. Oh, ini ilmu agama, sebab ini ilmu dunia, ini ilmu umum, kan? Namun para alim ulama dia tidak membezakan dari sudut ilmu itu. Cuma para alim ulama ini membahaskan tentang ilmu dari sudut hukum. Ada ilmu yang disebut sebagai ilmu fardu kifayah, ada yang disebut sebagai ilmu fardu ain. Maka Imam Ghazali rahimallahu ta'ala dia sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang masyhur bagi Imam Ghazali rahimallah, dia membezakan ilmu ini menjadi ilmu yang fardu ain hukumnya untuk dipelajari dan juga ilmu fardu kifayah yang hukumnya untuk dipelajari.
Sebab itu ilmu yang fardu kifayah, hukum mempelajari ini tidak semestinya tiap-tiap orang mesti tahu dah. Ada sebahagian yang tahu pun sudah memadai lah tuan-tuan. Ada sebahagian yang tahu pun dah cukup, yang katakan ilmu fardu kifayah. Mempelajarinya maka sudah cukup, boleh menggugurkan orang Islam yang lain untuk mempelajarinya lah. Termasuklah umpama ilmu yang berkaitan dengan ilmu hadis. Tak semesti semua orang mesti tahu, mesti faham, mesti pakar dalam ilmu hadis. Jenuhlah kita tuan-tuan. Ada orang yang hebat, yang pakar, sudah memadai melepaskan orang lain daripada mempelajarinya. Tapi kalau kita mempelajari itu tidak jadi masalah. Cumanya itu adalah fardu kifayah. Ilmu kedokteran, ilmu tafsir dan sebagainya, ilmu biologi, ini semuanya fardu kifayah. Tak semua orang mesti belajar hak ni. Tak semua orang kena belajar tuan-tuan. Jadi kalau ada sebahagian sudah melepasi kewajiban orang Islam yang lain untuk mempelajari dia. Namun ilmu fardu ain ini ialah ilmu yang tiap-tiap orang, tiap-tiap individu mesti mempelajarinya. Nak tak nak, dia tak boleh lepas daripada kena belajar. Tidak cukup dengan hanya orang lain dah belajar, kita tak payahlah, cukuplah tu, okey-okey tu. Tak, dia kena belajar. Dia tidak boleh tidak mesti mengaji. Kalau kita tengok menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Mandumatu Hidayatil Azkiya ila Tariqil Awliya, dia kata apa? Di mana kitab ni diberi penjelasan oleh Said Bakri Al-Makki dalam kitab Kifayatul Atqiya wal Minhajul Awliya. Ada 3 jenis ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam. Setiap orang Muslim wajib belajar ni ilmu ni, 3 ni. Apa dia? Dia kata pertamanya ilmu yang mengesahkan ibadahnya. Kalau istilah sekarang ni ilmu fiqh lah. Ilmu yang mengesahkan ibadah. Kita sampai tak tahu buat ibadat ni kadang-kadang sah tak sah pun tak tahu. Batal tak batal pun tak tahu. Main hentam je lah kan. Sah ke ni tuan? Sah lah kot kan. Tak tahulah. Dia orang kata sah. Main dia orang, main kot ya. Tak ada keyakinan kan. Sebab dia pun tak tahu sah ke tak sah. Sah kot kan. Kemudian ilmu yang mengesahkan tentang i'tiqad kita, tentang akidah kita. Tak ada gunanya kadang-kadang ibadat banyak tapi dalam keadaan iman kita batal. Semayang alhamdulillah, baca Quran alhamdulillah kan. Tadi sembang punya sembang siang tadi ni sebelum sembahyang sampai batal akidah, cuma tak sedar dah. Batal akidah serta ada ilmu tapi nak bercakap kan. Ilmu tak ada tapi nak bercakap. Akhirnya akidah jadi sasaran kan. Akidah jadi pertaruhan dia. Sama ada dari sudut perbuatan ataupun dari sudut ucapan. Salah satulah kan. Tiba-tiba dengan ucapan dia tadi itu telah membatalkan akidah dia. Tiba-tiba dia semayang Allahu Akbar, dalam keadaan semayang tu dalam keadaan dia akidahnya tak sah kan. Itu bagaimana tuan kan. Banyak perkara yang boleh membatalkan akidah. Kadang kita tidak ada ilmu benda tu tapi kita nak bercakap kan. Kita ingat tu satu gurauan dan sebagainya. Aku pun pelik lah dia dengan sikit-sikit nak hukum Tuhan, sikit-sikit nak hukum Tuhan. Awak hukum yang ada ni tak keras lagi kan. Tuhan pun bagi akal kat kita. Ini kuku Tuhan ni kan. Sikit-sikit Tuhan, sikit-sikit Tuhan. Serabut kepala lah dia ni. And hukum yang ada ni cukup lah. Tak payahlah nak hukum Tuhan sangat. Allah kata hukum aku. Tuhan bagi akal lah. Bukan tak bagi akal. Fikirlah. And dia pelekeh hukum Allah Ta'ala ni. Maka mendapat ulama kata batal akidahnya.
tapi dia tak mentajdid, tak memperbaharui akidah dia. Kemudian dia beribadat, sia-sia ibadat, walaupun sembahyang 1 rakaat dalam keadaan ibadahnya batal. Sebab itu ilmu kalam, ilmu tauhid yang mengenai mengesahkan i'tiqad dia itu wajib bagi orang mempelajarinya. Kena faham apa yang boleh membatalkan akidah kita, apa yang boleh mengesahkan akidah kita. Ini dua. Kemudian kata Imam Ghazali lagi, dia kata, iaitu dia kata Syekh Zainuddin kata dalam kitab tu dibahaskan oleh Syekh Bakri Al-Maliki ini, ilmu yang membicarakan tentang membersihkan hati. Sebelum nak bersih, nak tahulah dulu kan apa kotoran-kotoran hati kita, bagaimana cara nak bersihkan dia, apa artinya ibadat dalam keadaan sombong. Ilmu hebat, tinggi, mengaji tinggi, alhamdulillah, tapi akhlak hancur. Makin tinggi ilmu, makin teruk akhlak. Makin tinggi mengaji, makin sombong kita. Ingat, makin tinggi makin tawaduk, tapi makin tinggi. Dulu masa belajar SPM tak ada lah sombong lagu tu kan. Dah masuk buat diploma, lain macam jalan. Masuk buat degree, lagi kembang semacam. Buat master, tak boleh orang bangkang langsung. Buat PhD, langsung tak boleh tegur langsung. Sebab dia seorang je yang pandai, dia seorang je yang tahu. Maka dia pun mendabik dada lah. Orang pun sanjung puja dia, nak gila, sombong dia. Bukan makin tawaduk, berjalan pun nabik dada lah. Jalan nabik dada kan. Tak nak jalan belakang orang, dia jalan depan orang kan. Jalan pun tak nak. Kalau belakang tu rasa hina sangat lah. Dia jalan, dia mesti ke depan punya. Orang tengok dia ni hebat ni, tengok kan, menonjolkan diri. Sedangkan Nabi pun jalan belakang sahabat kan. Nabi tak pernah jalan depan sahabat, dia jalan belakang sahabat. Sebab ditanya, kenapa ya Rasulullah, engkau seorang Rasul, seorang Nabi, suka jalan depan jalan belakang Dia kata, aku jalan belakang ni supaya kalau ada barang-barang sahabat aku tercici, aku boleh tolong ambil kan. Allahu Akbar. Tawaduknya Nabi kan. Tu Nabi SAW. Nabi bagi salam walaupun budak-budak kecil. Jumpa budak kecil, Nabi bagi salam, Assalamualaikum. Kita kan jumpa budak kecil, dia bagi salam kita lah kan. Apa pula kita pula kan, budak lah bagi salam, takkan orang tua bagi salam. Tak tahulah mana ambil benda tu. Sedangkan Nabi kata, aku bagi salam walaupun dia budak kecil kan. Sebab kata Nabi, pahala yang besar walaupun hukumnya sunat, tapi pahalanya lebih besar daripada perkara yang wajib. Satu-satunya apa? Satu-satunya yang perkara sunat lebih besar pahala daripada yang wajib ialah salam. Memberi salam sunat, jawab salam tu wajib, tapi pahala besar yang sunat daripada yang wajib. Tapi kita tak nak, kita nak yang jenis wajibnya, sunat tak nak buat lah. Jadi tuan-tuan tengok, semua ni ilmu tuan-tuan, semua ni ilmu nak kena belajar yang fardu ain. Bab semayang ni, bab ibadat ni perkara penting tuan-tuan. Ni nak korban ni, kena faham nak korban ni walaupun dia sunat muakkad, tapi kena faham betul-betul cara berkorbannya. Binatang apa yang nak korban? Memanglah banyak binatang korban boleh. Kambing, lembu, kerbau, unta, kibas, boleh kan? Tapi tengok pula, walaupun hukum tu boleh, nak kena ada ilmu juga. Orang sini banyak makan apa? Makan lembu. Lembu lah korban. Kambing kan, kerbau. Orang makan dia. Korban itulah. Orang sini makan unta kan? Tak payahlah korban unta tu apa korban. Tapi ini sunnah Nabi. Memang sunnah Nabi unta sesuai dengan negara Arab. Tuan-tuan makan lah. Pergi bagi hantar, tuan, nak unta, daging unta. Macam mana nak masak ni? Kata dia. Tak nak lah unta, tak nak. Lembu tak ada ke?
Tahun ni kita tak buat lembu, kita buat unta 5 ekor. Semua tak nak ambil. Tak menung kita tengok unta tu. Kita jangan leka nak nama tuan-tuan kan. Jangan leka nak nama. Ui, surah An-Nur kan, section 20. Tahun ni 5 ekor korban unta tu. Memang hebat lah dia orang. Tak mana hebatnya, tang unta tu lah. Habis ke? Tak habis lah tu, yang tengah pening ni nak buat ke mana. Macam mana ni tak habis. Sebab itu nak ada ilmu. Buat sesuatu nak kena ada ilmu. Bab ibadat solat kita ni, bab suci kita ni, yang berkaitan dengan ibadah ini fardu ain, mesti tahu. Bab istinja kita ni, bab terutama bab suci kita ni lah kan. Kita nak beribadat, bab suci tak lulus macam mana? Bab suci tak lulus macam mana tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, ini bukan perkara main-main. Pasal itu ulama membahagikan 3 ilmu ni wajib fardu ain bagi orang kita ni mempelajari, nak tak nak. Saya itu menghadiri majlis ilmu ni satu kewajiban, satu kefarduan. Terutama ilmu yang membicarakan tentang 3 perkara ni tadi. Kuliah, maghrib lah, apa semua ni fardu yang kita kena belajar, cari ilmu bagi faham bab semayang kita ni. Ini kadang-kadang bab takbir kita pun tak apa jelas lagi kan. Bab rukuk kita pun tak apa nak jelas. Jangan cerita yang tinggi-tinggi lah, cerita bab semayang pun dah cukup dah. Ni tak lama lagi nak pergi haji pula kan. Bab haji nak kena faham. Tuan nak buat haji apa tuan? Haji tamatok ke kan? Haji ifrat ke haji kiran? Tahulah, ikutlah dia orang haji apa yang dia bagi. Ya kena tahulah tuan nak buat haji apa ni kan. Haji tamatok tu apa tuan? Haji tamatok lah. Yalah, macam mana cara dia? Yang macam dia orang buat tu lah. Yalah, macam mana buat haji tamatok ke haji ifrat ke haji kiran tuan? Orang kata haji tamatok, haji tamato ni paling senang lah kan. Haji tamato ni walaupun kena bayar dam, tapi senang lah, dia boleh relax kan lah. Pergi pun awal relax kan. Buat umrah dulu, lepas tu sok relax pula, rehat, tunggu hari ke-8 besok, hari tarwiyah, baru bertolak ke Arafah kan lah. So hari ke-9 kan, bermabit lah, berwukuf lah di Arafah. Sebab haji dikira setelah dapat wukuf kan. Kalau tak dapat wukuf tak nama haji lah. Dah wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, pergi kutip batu. Sebab besok raya nak melontar kan? Kena faham, melontar 7 biji batu kan. Lepas 7 biji batu habislah, dapatlah kan haji kan. 11, 12, 13 hari tasyrik pergi melontar pula lah. 21, mana semua campur sekali 70 biji batu kan. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok faham betul-betul lah nak buat macam mana. Ini kadang tawaf pun tak sah macam mana. Leka duk baca buku ya, dada tak ke mana. Yelah, dibekalnya buku satu kat tengkuk kita tu, buku doa lah. Pusingan pertama bacanya, pusingan kedua baca ni, pusingan ketiga baca ini kan. Mata tak nampak kan, mana dengan nak tengok lagi, mana dengan kan. Peganglah buku tu kan. Kan mutawif kata ikut ikut, dia pun baca. Mutawif pusing sana, dia pusing terus depan tu. Yang laki lah pegang bini, mula-mula pegang bini, tak tahu bini hilang, orang lain dipegang. Dah kelang kabut, bangun lupa mencari bini pula dah. Mana lah bini aku? Aku dah pegang dah tadi. Tawaf tak ke mana, tak sah tak tidak. Dada pusing menghadap Kaabah ke tak tahu tuan. Saya tengok ya kadang-kadang kan. Sebab apa? Kalau yang tak hafal boleh baca buku, tak payahlah. Kalau ada tak hafal, baca je lah yang hafal. Saya tak hafal Ustaz, saya hafal bismillah je. 7 kali pusing tu baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kau baca itu je, itu yang ku hafal.
tengoklah buku, mata tak nampak. Sia-sia buat umrah kalau engkau tak buat. Apa yang sia-sia je? Kan? Yang penting kita baca bismillah. Bismillah pun tak habis, tak hafal. Bismillahirrahmanirrahim pun tak hafal. Bismillah aja boleh. Bismillah. Bismillah. Bismillah pun bismillah lah, kau pusing. Yes. And sebab yang pertama tu je, sebab yang pertama tu ikut grup, awak tak pandai lagi kan, awak pun takut ikut je lah mutawif tu, ikut. Besok dah 2-3 hari lah pandai kan, nak buat sendiri kan, barulah bawa buku tu. Sebab awak dah pandai, lantaklah. Sebab aku pun seorang-seorang je buat, aku pun dah tahu jalan, aku pun dah tahu buat. Lepas tu kita baca lah buku tu, seorang-seorang, pusing baca doa, pusing berbelahan, lambat habis pun tak apa, kita pun tak risau. Hari pertama dalam kepala otak ni apa fikir? Ini kok ditinggalkan, mampu aku ni, ini kan kau hilang jahanam ni kan. Yang laki lah fikir bini, yang bini pula fikir laki. Kau pegang kata. Kan hilang ni orang ramai ni, kau pegang kan hilang kan. Tengah-tengah pusing 5 kali hilang bini. Leko pula mencari bini, mana pula bini aku tadi kan. Bini hilang peduli kan lah, tinggal kan je kan. Dah nak hilang nak macam mana, nanti lepas habis semua kan carilah balik, tak jumpa besok carilah kat Malaysia. Mana yang jumpa dah tak jumpa nak macam mana. Tapi nak buat macam mana kadang-kadang ni bak haji, bak umrah ni bukan main-main tuan-tuan. Kalau batal haji macam mana? Sebab haji ni ada 2, satu rukun, satu syarat. Satu rukun, satu wajib. Kalau rukun yang tertinggal hancur, kalau wajib yang tak buat kena bayar dam. Dia bukan dekat pula tu, nanti kena qada balik tahun depan macam mana. Yang tak seronoknya dia tak cerita tahun tu, dah 2 tahun lepas dia pergi haji baru cerita. Aku yang 2 tahun lepas pergi haji tu, kata aku pun tak tahulah kan. Tapi aku rasa aku cukup kot tawah aku. Sudah, kau biar betul bang kan, bukan sekarang kau cerita. Asal yelah, aku waktu tu aku tak faham sangat kan, aku ikut je lah dia orang kan, aku ikut dia orang ni. Jadi tapi aku rasa aku cukup lah. Apa main rasa-rasa pula, yakin ke tak cukup tu? Tak tahulah, tapi cukup lah kot kan. Sebab kau tak cukup pun selangkah 2 je lah. Kau jangan buat pasal bang, kau jangan buat tak cukup selangkah 2. Kau buat selangkah 2 lah, kau apalah kan. So tu aku sakit perut, dia kata aku sakit perut. Habis tu dia orang tak tunggu, aku keluar lah dulu, aku tengok-tengok dia dah hilang. Betul? Apa lagi ya, aku pergi cari, ada orang cari-cari tengok dah dapat kat sa'i tu, aku pergi lah ikut sa'i. Habis kau tahu habis tak? Tu yang aku pening lah. Cukup ke tak cukup tu aku tak tahu. Kita yang nak menjawab ni pun seksa. Kita yang nak menjawab ni kan, macam mana aku nak katakan kau cukup ke tak kan? Kau cukup ke tak aku pun tak tahu. Sebab dia kata dia pusing, masuk pusing yang kedua ke yang nak habis tu, dia sakit perut tak tahan, dia keluar lah pergi tandas. Itu kalau dah keluar pergi tandas, apa pula nak nunggu kat situ? Ada geng nak tunggu, mampus takkan tunggu. Dia tetap pusing. Kau dah tak tahan sakit perut, kau pergi tandas, kawan pusing. Kau itu kau masuk balik. Kat mana kau masuk? Aku tak ingat lah, tapi aku masuk lah. Masuk aku pusing balik, aku cari-cari dah tak ada. Kau pusing tu untuk tawah kau, untuk cari dia orang. Aku yelah sambil pusing tu aku carilah, aku perhati lah. Ada pula sambil pusing sambil cari. Apa aku cakap kau ni kan? Kalau dah tawaf tak sah tu rukun kan, mana boleh pergi sa'i kan? Tawaf tak sah banget, itu pergi sa'i pula dah.
dah pisah ni habislah sayur, pi cukur baik punya. Ngep. Sebab itu haji ni bukan main-main tuan-tuan. Bukan main-main, nak kena belajar betul-betul. Seronok pergi haji kan. Tak jempat-jempat lah nak pergi haji. Aku nak pergi lah, tak kisahlah, aku package pun package lah. Alhamdulillah, baguslah ada niat nak pergi haji. Walaupun package mahal, tak kisahlah, aku ada duit. Alhamdulillah. Memang kau ada duit, tapi ilmu ada tak sekarang ni dulu? Ilmu mengenai manasik haji ni, faham betul-betul ni ada ke tak? Nanti jangan sampai habis 40,000 haji kau batal, pahala tak dapat, dosa yang kau tanggung. Apa dosa lah Ustaz? Dan kalau kau duduk dalam ihram nanti macam mana? Ini bukan main-main. So itu orang bila pergi haji ni, saya kata jangan seronok nak pergi haji, risau nak pergi haji ni. Aku ni ada ilmu ke tak, mampu buat ke tak ni. And bila masa tuan-tuan nak tanya, kalau kat sana kan, bila masa nak tanya orang tabung haji, Ustaz, batu tak cukup lah nak lontar. Macam mana? Rujuk kat kawan lah, aku tak cukup batu lah, 69 je. Habis tu aku ambil je selipar kau balingnya. Yang dirujuk pun yang dirujuk pun senang ke, kau ambil selipar kau balingnya. Kawan balik selipar, balik lah, bangga lah, dah melontar dah. Cuma tak cukup satu, tapi selipar kau balingnya tu cukup lah kot. Ni tuan-tuan, tu saya kata kat dia, kau jangan seronok nak pergi haji kan, takut pergi haji ni. Kalau semayang batal, dia qada kat sini tuan-tuan. Lah tu batal lah semayang kan. Lah tu tanya senang jawab. Tu batal, semayang balik. Senang. Ini batal tuan, kena pergi haji balik. Bila? Tahun depan. Tak gagap kita. Kan? Jadi tuan-tuan kena belajar lah, ada ilmu tu yang kena belajar tu. Terutama bab-bab haji ni yang belanjanya mahal, satu kan. Tempatnya jauh. Kalau haji dekat Shah Alam je tak apa. Mana buat haji? Kat Seksyen 20. Tawak kat mana? Surah An-Nur je. Tak apa. Yang pergi pula yang jenis makcik-makcik ni, kita tanya, makcik buat haji apa cik? Buat haji lah. Yalah, haji apa cik buat ni? Buat haji lah kat Mekah. Tahu. Belum ada orang buat haji kat Rambau ni. Haji apa ni? Entahlah, dia suruh pergi haji, buatlah haji. Yalah, haji apa cik nak buat? Haji tamatok ke, kiran ke, ifrat? Entahlah, ikut je lah besok. Ada kejap lagu tu. Jadi sebab saya pernah lah tanya tu, saya tahu. Saya pergi kat Kelana Jaya tu dulu. Cik nak buat haji ni? Haji apa cik? Haji lah. Yelah, haji apa nak buat? Haji? Ya tahu. Haji apa? Hantar haji lah. Buat haji. Kau tahu tak buat haji? Dia lah nanya kita. Kita nanya dia. Tahu. Haji tomato ke cik? Yo lah ke kata dia. Sebab saya ngajar jemaah haji dulu tu. Kita tahu dulu kan. Kita tahulah standard kita ni. Saya tu nak pergi haji ni, belajarlah manasik haji ni. Saya galakkan surah-surah masjid ni buat pengajian kuliah khas manasik haji. Setiap minggu buat pengajian manasik haji, bermula mengenalkan apa tu haji, apa tu umrah. Apa tu haji, satu-satu bagi settle. Mula-mula ajar haji, bab haji tamattu' dulu, faham macam mana urutan haji tamattu' ni. Memanglah buat umrah dulu, lepas tu buat haji. Okey, katalah terutama orang perempuan lah, tergendala dia nak buat haji tamattu' sebab dia uzur, tak sempat. Macam dia boleh tak pindah pada haji ifrat? Kan? Haji ifrat tak kena dam, haji tamattu' kena dam, haji tamattu' lah kena dam lah kan.
belum pergi lagi dah kena bayar dam. Saya pun pening enggak kan, macam mana pula kena bayar dam dulu kan, haji pun belum buat dah kena potong dulu. Kan haji tamattu tu pasal apa? Pasal apa haji tamattu kena bayar dam kan? Pasal apa? Dia mesti ada sebab. Tuan-tuan, haji tamattu, tuan-tuan buat umrah dulu, betul? Turun di Madinah, lepas tu nanti hari ke-8 tuan-tuan duduk di Madinah, hari ke-9 tuan-tuan akan berangkat ke Mekah. Miqat tuan-tuan, niat ihram tuan-tuan, ihram haji ke ihram umrah? Ihram umrah. Kat mana? Kat Bir Ali kan? Sampai di Bir Ali, niat ihram umrah, masuk ke kota Mekah, betul? Sampai-sampai buat umrah, selesai. Kemudian tuan-tuan pun tanggal pakaian ihram, habis ya, selesai. Lepas tu bertenang-tenang lah, sonok-sonok, makan-makan, jalan-jalan, ziarah-ziarah lah. Lepas pada tu hari ke-8, hari tarwiyah, betul? Tuan-tuan orang Malaysia, miqat tuan-tuan kat mana? Tuan-tuan di miqat kat mana? Miqat haji. Tuan-tuan akan berniat miqat di hotel haji, betul tak? Haji punya miqat bukan kat hotel kan? Hajinya miqat tu dekat di Bir Ali tu, betul? Tak? Di Bir Ali, bukan di hotel. Tapi haji telah melangkaui miqat. Kerana apa? Haji dah buat umrah duduk Madinah dulu. Kemudian bila dah melangkaui miqat, kena bayar dam. Tu dam dia. Tapi kalau haji dah buat umrah, patah balik, duduk-duduk di Mekah, patah balik Madinah. Kemudian nanti pergi balik daripada Madinah hari ke-8, bermiqatlah haji ni tadi di Bir Ali, kan? Kena dam juga ke? Dia takkan kena dam sebab dia miqat di Bir Ali. Orang haji ifrat, dia masuk-masuk, dia miqat di mana? Di Qarnul Manazil dia panggil. Sebelum turun airport Jeddah, dia akan miqat di Qarnul Manazil dia panggil. Miqat apa? Miqat haji. Sebab tuan-tuan nak pergi buat haji terus. Sebab haji ifrat, dia buat haji dulu kan. Turun di Jeddah, pergi Mekah, tawaf kudum, selamat sampai. Kemudian hari ke-8 terus. Tapi tuan kena pakai ihram, tidak boleh menanggalkan ihram sebab belum bertahallul lagi, sebab tak buat apa lagi pun. Pakai je ihram tu terus. Setelah itu dia tak kena bayar dam. Pergi pantangnya lama lah. Ada? Pakai ihram terus. Okey, katalah 5 hari sebelum hari ke-8 tuan berada di Mekah, duduk di Mekah, duduk pakai ihram. Tak ditanggal ihram tu sebab tuan belum pergi haji. Okey, hari ke-8 tuan pakai ihram tadi, tuan tak perlu niat lagi sebab tuan dah berniat di Qarnul Manazil di Jeddah. Ya, sebelum tu di Jeddah. Bergerak pergi Arafah. Wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah, semua peraya semua melontar, nanti tuan baru tahallul. Tapi umrahnya buat belum? Umrah belum buat lagi, baru buat haji. Buat haji dulu, ihramnya ihram haji. Lepas tu nanti habis buat, balik, kemudian daripada Mekah, daripada Mina, keluar daripada Mina, nanti balik itu buat umrah, tawaf, sa'i, tahallul, selesai kerja haji. Tapi dia punya fatrah dia punya ihram lama. Kalau haji tamattu tak lama sebab abang duduk buat 1 hari umrah, selesai, habis. Dah habis, duduk-duduk, makan-makan, minum-minum, jalan-jalan. Hari ke-8 so pakai 3-4 hari lagi, pergi wukuf di Arafah, melontar, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, kemudian melontar. Sama ada nak buat nafar awal ataupun nafar sani. Nafar awal hari yang ke-12 tuan-tuan kena keluar daripada Mina sebelum tenggelam matahari. Keluar balik ke Mekah. Tak boleh balik ke Mina dah sebab tuan hanya buat nafar awal.
Maksudnya nafar awal ni tuan-tuan hanya melontar 21, 21, 7. Maknanya 42 campur 7, 49 biji batu. Hari ke-10 7 batu, 11, 12 ada 42 batu, maknanya 49 batu. 49 batu tuan-tuan kena keluar daripada Mina sebelum tenggelam matahari. Kalau tuan-tuan keluar lepas tenggelam matahari, tuan-tuan tak boleh keluar lah. Tuan-tuan kena habiskan buat nafar sani, bukan nafar awal. Tu buat haji lah tuan-tuan. Saya terangkan sikit lah tuan-tuan, kalau nak pergi haji, hati-hati, tu jangan main-main kan. Maksud mabit ni bukan tidur, tak. Contohlah lepas 12 tengah malam tuan-tuan nak gerak balik ke Mekah, tak seronok duduk sini sempit lah, aku tak biasa lah, aku nak tidur hotel juga. Balik tuan-tuan ke Mekah kan. Besok datang balik melontar, silakan, boleh. Dia tak mesti tidur, dengan syarat selepas 12 tengah malam. 12 tengah malam siapa nak hantar balik? Melainkan tuan-tuan balik jalan kaki je. Ramai orang balik jalan kaki. Dan bukan jauh pun, 7 km. 7 km Ustaz, kita dekat 7 je pun. Dekat ikut rentas, turun bukit, naik bukit, keluar jalan, terus sampai ke Mekah 7 km. Orang-orang luar negara lain semua balik jalan kaki. Orang Malaysia je manja naik-naik bas kan. Orang Malaysia kan, mana biasa panas, mana biasa ini, dia biasa naik dalam aircon. Lepas tu tak nak duduk kemah tu, sempit lah, apalah kata dia kan. Jadi tuan-tuan, itu bab haji lah, sikit lah saya terangkan supaya tuan-tuan nampaklah gambaran pergi haji kan. Pergi umrah pun serabut, pergi haji lagi lah teruk. Ada yang baling batu sampai nak im betul-betul lah tiang tu. Kau apa masalah ni? Baling tiang tu, kenapa kau baling tiang tu? Syaitan melekat kat tiang tu, siapa ngajar kau? Pasal itu dia bukan suruh baling tiang tu, dia suruh duduk depan kawah tu. Ni kan, ni kawah ni kan, ni dia melontar lagu tu, batu dia satu lah. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Bukan baling syaitan tu, syaitan tak duduk situ, bangang pula syaitan tu situ duduknya. Dah tahu orang 7 batu situ melekapnya, bangang nama. Syaitan lagi cerdik, tak nak kena baling kan. Dia suruh baling yang dalam tubuh kita ni, dalam hati kita tu ada penyakit tau. Penyakit tu yang kita baling tu, bismillah Allah, dengan nama Allahmu yang maha besar, ya Allah, ni aku tak nak sifat-sifat ni, aku nak tinggalkan kat sini, kat kawah ni lah kan. Buang semua dosa-dosa kita yang dalam ni. Tu yang balik melontar tu muka berseri-seri putih, tu lah. Sebab itu melontar tu duduk kemudian, dia tak duduk dulu, duduk kemudian. Habis melontar, habislah haji, dah habis haji balik Malaysia, tu yang muka putih tu kan, berseri muka. Balik haji ke tuan? Patutlah berseri muka, dosa dah habis tinggal lagi tu. Lepas seminggu kelabu balik. Lepas minggu tu dia kelabu balik, sebab belum apa seminggu dah ngumpat orang, dah kelabu balik kan. Masuk 2 minggu gelap balik semula kan. Masuk minggu pertama tu putih lah, dengan pakaian putih, jubah putih, sopan putih, semua putih kan, muka pun berseri, orang balik haji kan. Habis seminggu kelam balik semula kan. Okey, masuk sini balik, isyak nak masuk ni kan. Jadi dia kata ilmu ni kalau tak beramal, tidak ada ilmu, umpama pohon kayu dengan tidak berbuah. Allah, dia kata umpama dengan amal tiada ilmu, beramal tapi ilmu tak ada, umpama pohon kayu dengan tiada berbuah. Pokok rindang cantik lah, buah tak ada, tapi masih ada manfaat lah tuan-tuan kan. Manfaat lah, sebab kan pokok yang rindang buah tak ada, boleh tak berteduh bawah dia lagi kan. Jadi kita ni ilmu tak ada, itu beramal boleh tahan lah, ilmu tak ada, sampai tak tahu sah batal, betul tak betul semua tak tahu
Jadi rugilah tuan-tuan kan. Ada ulama kata mardu datang, ditolak amal ibadat yang tidak ada ilmu. Kemudian, dan lagi umpama ilmu dengan tiada amal itu seperti busar dengan tiada tali. Ilmu ada ilmu pula tapi tak ada amal. Ilmu okey, baguslah, hebat, beramal pula payah. Kau ni cakap ilmu insya-Allah, tapi saya kau tak buat ke? Nantilah, tunggulah kan. Sabarlah, sabar buatlah. Kata dah ada ilmu, aku tak ada masalah nak buat, tak ada masalah. Aku semayang ni semua aku tahu kan. Baca Quran aku lebih qari daripada qariu kan. Tapi apa tak baca? Yalah nantilah kan. Sekarang ni muda lagi, tengah nak enjoy dulu. Nanti dah tua sok buatlah. Kau tahu kan nyawa kau pergi bila? Kan? Kita bukan tahu nyawa kita bila pergi. Sekarang ni semua banyak mati mengejut je tuan-tuan. Duduk-duduk meninggal kan. Tu berapa minggu lepas macam tu lah. Sakit perut sikit je. Sakit perut, suruh bini datang ambil, tak sempat sampai hospital, meninggal. Tak ada tanda apa-apa kan. Suruh bini balik rumah, mak dia, kau baliklah bawa anak ni balik kan. Anak ni demam campak ni, bawa balik. Mak pandailah nak buat ni, nanti dia bagi air apa, suruh bawa balik. Habis abang tak apalah duduk rumah ni. Ya okey lah macam tu, saya balik kan. Balik rumah, mesej tak jawab, call tak jawab, mesej tak jawab, call tak jawab. Besok pergi tengok dah tak ada. Qalu innalillah kan. Meninggal sekarang ni semua mengejut tuan. Yang semalam kami uruskan semalam kan, dah 7 hari 8 hari meninggal dalam rumah seorang kan. Uruskan kan. Macam mana pula 7 hari 8 hari tak jumpa? Tahulah hari tu dia call jawab, mesej jawab, call jawab, mesej jawab, lepas tu call tak jawab, mesej tak jawab. Balik kawan dah reput. Kan. Kerana meninggal semua mengejut-ngejutnya. Tapi dia sihat Ustaz. Memang dia sihat. Bukan masalah sihat tu, masalahnya Swissnya tu Allah Ta'ala pegang. Kalau Swiss dia tu dia pegang senang kan. Teragak kat dia nak tutup ke nak buka kan. Ni masalah Swissnya Allah Ta'ala yang pegang kan. Allah Ta'ala kata tutup je tu, tutup, habis, bye bye kan. Qalu innalillah. Jadi tuan-tuan, orang ada ilmu tapi tak ada amal pula, seperti busar dengan tiada tali. Adalah busar tu, tali punya tak ada pula dah. Tak dia apa juga tuan-tuan kan. Dia punya tali ada pula dah, mata pula tak ada. Tak dia apa juga pun kan. Rangka ada, tali punya lah tak ada. Azan no isyak dah masuk lah.
Kita sambung sikit tuan. Jadi tuan-tuan, maknanya kena ada ilmu lah. Sebab tak ada ilmu pun susah, kalau ada ilmu tak beramal pun susah juga. Tapi ala kulli halnya masih ada ilmu lah tuan-tuan. Mudah-mudahan bila ada ilmu, bila-bila kita nak beribadah tu dah jadi mudah. Tapi kalau tak ada ilmu, kita nak beribadah kan rasa sukar tuan-tuan, susah kan. Tapi kalau dah ada ilmu, ilmu dah ada, alhamdulillah, semuanya ialah kita tinggal lagi nak beribadah saja. Dia umpamalah kalau belajar tuan-tuan kan, sijil dah standby, dah ada, kerja je belum ada lagi kan. Tapi mudahlah sikit, kalau nak cari kerja pun senanglah. Ni sijil apa pun tak ada tuan-tuan kan, kita nak cari kerja dah susah. Jadi tuan-tuan, kita cari ilmu kan, kemudian kita beramal. Tapi kalau ada ilmu tapi tak beramal, mungkin satu masa dia akan beramal, maka dia ada dah ilmu, dah mudah dah. Jadi tuan-tuan, cukup setakat itu, insyaAllah kita sambung lagi di lain waktu, mudah-mudahan insyaAllah. Jadi macam biasalah tuan-tuan, dekat luar tu barang-barang, siapa nak minyak zaitun ke, ubat gigi, minyak wangi dan sebagainya, ada di luar tu nanti insyaAllah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akrim bittaqwa min bil afiyah. Rabbana sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.